Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insya-Allah untuk subjek sains tahun 2 hari ini kita akan tengok dekat mana tajuk-tajuk penting yang perlu anak-anak fokus untuk kelas persediaan peperiksaan pertengahan tahun. Okey. Untuk unit 1, fokuskan dekat kemahiran saintifik. Bawah tajuknya ialah kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif. Okey, untuk unit 2, peraturan bilik sains. Ada 8 peraturan bilik sains. Ini kena ingat. Okey. Unit 3. Tajuk manusia. Okey, bawah tajuk manusia ada tajuk saya membesar dan juga pewarisan. Okey, unit 4. Tajuknya ialah haiwan. Bawah tajuk haiwan, haiwan membiak. Seterusnya kami serupa, kami berbeza dan kitar hidup haiwan. Okey, unit yang kelima ialah tumbuh-tumbuhan, keperluan asas tumbuhan, tumbesaranku, urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau nak tengok muka surat dia, tengok MS tu. MS berapa? MS 22, MS 25, maksudnya muka surat. Jadi kamu kena rujuk buku teks, tengok muka surat berapa, jadi kamu boleh fokus baca yang mana untuk peperiksaan nanti. Peperiksaan kamu tak lama lagi kan? Tinggal minggu depan je. Okey, seterusnya kita tengok fokus satu-satu. Untuk unit 1, kemahiran saintifik, kamu boleh tengok rujuk buku teks kamu, buku teks sains tahun 2. Okey. Okey, tengok dekat muka surat 15. Okey, kemahiran saintifik. Bawah kemahiran saintifik ada tajuk kemahiran proses sains. Okey. Ada 4 kemahiran proses sains. Okey, yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, dan keempat berkomunikasi. Okey, 4 ni pun perlu ingat. Apa maksud dia? Maksudnya memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, berkomunikasi. Apa maksud dia? Okey, kita tengok satu-satu. Tapi sebelum tu, dekat sini dia ada dah soalan berkenaan dengan apa tadi? Dengan kemahiran proses sains yang ada 4 ni. Dia ada soalan. Okey, ini latihannya. Okey, alat penimbang digunakan untuk mengukur berat bayi berumur 2 bulan. Apakah kemahiran proses sains yang boleh digunakan? Yang mana satu? Adakah mengelas, memerhati, berkomunikasi ataupun mengukur menggunakan nombor? Okey. Pause dulu, lepas tu cuba jawab. Okey, dah jawab, boleh teruskan. Jawapan dia ialah D. Mengukur dan menggunakan nombor. Dekat sini dia menggunakan alat penimbang. Dia untuk ukur berat. Alat penimbang untuk ukur berat. Okey, jadi dia mengukur menggunakan nombor. Okey. Seterusnya kita tengok dekat memerhati muka surat 3. Kamu boleh tengok dekat muka surat 3. Okey, tajuk dia memerhati. Kita ada 5 deria untuk memerhati. Yang pertama deria penglihatan, deria bau, deria rasa, deria sentuh dan deria pendengaran. Dekat sini boleh tengok untuk deria penglihatan kita boleh lihat perubahan adunan. Okey, kalau deria bau, kita boleh hidup bau roti yang sedang dimasak. Deria rasa, kita boleh rasa roti yang telah masak. Deria sentuh, kita boleh memegang roti yang telah masak. Deria pendengaran, kita boleh mendengar bunyi ketuhar. Okey, kita tengok pula
muka surat 7 dekat buku teks muka surat 7 iaitu mengelas. Ni adalah kita boleh mengelas mengikut ciri-ciri sepunya dan berbeza, iaitu kita boleh asing dan kumpulkan mengikut dia punya ciri-ciri. Okey, contohnya kalau kepak tak berkepak kita asingkan. Kaki 2, kaki 4 kita asingkan. Berbunga, tidak berbunga pun asingkan. Macam tu, okey. Jadi kat sini kita ustazah ada letak latihan untuk kamu jawab. Okey, jadual 1 di bawah menunjukkan ciri-ciri haiwan. Okey, kumpulan A ada ayam, penguin, helang. Kumpulan B ada kucing, harimau dan kambing. Okey, kumpulan A. Apa ciri-ciri kumpulan A? Apa ciri-ciri kumpulan B? Okey, apakah ciri yang digunakan untuk mengelaskan haiwan-haiwan di atas? Adakah A, berkaki dan tidak berkaki? Okey, kita tengok berkaki dan tak berkaki ke? Okey, kalau kumpulan A ada ayam. Ayam berkaki ke? Okey, ada. Kumpulan B, berkaki ke? Mestilah ada, kucing ada kaki. Jadi, yang A bukanlah kan? Okey, kalau B pula. Berbulu dan tidak berbulu. Okey, kita tengok ayam. Ayam berbulu tak? Ya, berbulu. Kucing berbulu tak? Berbulu juga. Jadi, bukan. Okey, jadi kita tengok pula berkepak dan tidak berkepak. Kita tengok. Ayam berkepak ke? Ya, berkepak. Kucing tidak berkepak. Penguin berkepak. Harimau tidak berkepak. Helang berkepak, kambing tidak berkepak. Jadi memang betul lah pun. Kan jawapan dia C, berkepak dan tidak berkepak. Okey, seterusnya kita tengok dekat muka surat 9 dekat buku teks. Okey, tajuk dia mengukur dan menggunakan nombor. Jadi dekat sini kita boleh ukur guna alat yang betul dan ukur guna unit piawai yang betul. Iaitu kalau kita nak timbang berat, kita guna penimbang dan kita kena gunakan unit piawai kilogram. Okey, kalau kita nak ukur sesuatu panjang, kita kena menggunakan pembaris lah kan. Okey, bila gunakan pembaris, kita kena tengok daripada kosong sehingga dekat hujung. Mesti pastikan ada kosong. Okey. Kita tengok dekat sini, dekat latihan, dia kata tuliskan ukuran bagi barangan yang diberi. Jadi kat sini ada gambar pensel dan pembaris. Jadi dia suruh kira berapakah panjang pensel kan. Okay, dekat sini tak ada kosong. Jadi kita perlu letakkan kosong lah dekat bahagian garisan tu. Garisan yang pertama, dia tak kosong. Lepas tu dekat sini, okay, kat sini berapa tu? Mestilah 8 kan. Okay, kat sini pula tengok. Kilogram dia timbang berat milo. Okey. Kat sini 0, 1, 2. Jadi beratnya ialah 2 kilogram. So ini 8 cm untuk panjang. Okey, berat pula 2 kilogram untuk milo. Okey, seterusnya kita tengok pula. Tajuk berkomunikasi. Okey. Berkomunikasi dilakukan dalam bentuk apa? Ada 4 bentuk untuk berkomunikasi. Yang pertama melalui gambar, kedua carta, ketiga graf, keempat model. Ini model macam bentuk 3D kan. Graf untuk kita analisis, carta untuk kita letakkan macam contoh carta dekat dalam kelas kan. Okey, gambarlah ya. Okey, kita pergi kepada peraturan bilik sains dekat unit 2. Masih lagi dekat buku teks sains tahun 2. Okey, kita tengok dekat muka surat 22 buku teks peraturan bilik sains. Pastikan ingat 1 hingga 8 peraturan bilik sains. Yang pertama, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Yang kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Yang ketiga, simpan alat dan radas ke tempat asalnya semula selepas digunakan.
Yang keempat, buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Ini penting. Nombor 4 dan 5. Buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Jadi, apa sisa pepejal kena buang dekat dalam tong sampah. Tak boleh buang dekat sinki. Sama juga yang kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Jangan buang dekat tong sampah. Okey. Kalau kita buang sisa pepejal, benda yang besar-besar ke dalam sinki, nanti sinki akan tersumbat. Okey. Kalau kita buang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair, air masuk dalam tong sampah akan jadi apa? Dia akan mengotorkan lantai. Lantai akan basah. Akan ada orang jatuh, kan? Okey, yang keenam pula, memaklumkan kepada guru jika ada murid tercedera. Okey, kalau ada kawan tercedera, kena bagi tahu dekat guru. Okey, yang ketujuh, maklumkan kepada guru jika ada alat yang rosak atau pecah. Yang ke-8, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan saja masuk ke dalam bilik sains. Jangan bawa beg masuk ke dalam bilik sains, ya. Maksudnya bawa buku dan alat tulis saja, beg tinggal dekat luar. Okey. Okey, kita tengok latihan untuk unit 2 ini. Tindakan yang manakah melanggar peraturan di bilik sains? Yang mana langgar peraturan? Adakah A, buang sisa cecair ke dalam sinki? B, simpan radar selepas digunakan? C, buang sisa pepejal ke dalam sinki, D, tinggalkan alat dan radar di atas meja. Yang mana? Okey, kita tengok satu-satu. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Betul ke? Ya, betul. Simpan radar selepas digunakan. Ya, betul. Buang sisa pepejal ke dalam sinki. Betul ke? Mana boleh? Tak boleh buang sisa pepejal ke dalam sinki, ya. Sisa pepejal kena masuk dekat tong sampah. Jadi jawapan dia ialah C. Okey, kita tengok pula. Unit 3, manusia, masih dekat buku teks sains tahun 2. Okey, cuba tengok muka surat 26 dan 27. Okey, dekat sini adalah bahagian apa yang kita akan alami perubahan semasa kita membesar. Okey, ada 3 perubahan kalau kita dah membesar. Kalau kamu dah membesar, kamu ada 3 perubahan. Iaitu yang pertama, saiz, yang kedua tinggi, yang ketiga berat. Okey. Macam dalam gambar ni. Ini saiz dia bertambah. Sebab tu dia akan jadi, baju akan jadi ketat. Okey, ini pula tinggi bertambah. Semakin lama kamu akan semakin tinggi. Dan ketiga berat. Berat bertambah. Semakin lama kamu akan semakin berat. Jadi ada 3 perubahan semasa membesar. Okey, kita tengok dekat latihan unit 3. Okey, Raja 5 menunjukkan kebesaran Ziyad. Antara berikut yang manakah pernyataan yang betul? Apa perubahan yang dia alami? Okey. A, Ziyad semakin ringan. Betul ke? Makin ringan ke? Okey, B, Ziyad semakin kecil. C, Ziyad semakin tinggi. Mestilah yang tinggi kan, takkanlah semakin kecil. Okey, jadi jawapan dia ialah Ziyad semakin tinggi. Jawapan dia C. Okey, tengok dekat buku teks muka surat 31 dan 32. Okey, ini ialah tajuk pewarisan. Okey, kita ada belajar sebelum ni pewarisan. Antara ciri yang diwariskan daripada mak ayah kamu ataupun keturunan kamu ialah yang ada 3 sahaja. Warna iris mata, warna kulit dan jenis rambut. Okey. Kamu akan warisi daripada ibu, bapa ataupun keturunan. Okey. Okey, ada latihan untuk unit 3. Jadual 2 di bawah menunjukkan ciri-ciri ibu bapa Zarif. Okey, ini ibu, ini bapa. Okey, jadi ciri manakah tidak mungkin diwarisi oleh Zarif? Okey, cuba tengok yang A. Okey, yang A, kulit cerah. Okey, adakah Zarif akan ikut siapa? Kalau kita tengok ibu kulit cerah, bapa pun kulit cerah. Okey, ini A mestilah betul kan? Dia mesti akan warisi ibu atau ayah. Okey, C.
Warna iris mata coklat. Tengok warna iris mata. Okey, ada ibu hitam, bapa coklat. Mestilah ada sebab bapa dia iris mata warna coklat macam dia. Okey, jadi C betul juga. Okey, B rambut kerinting. Okey, jenis rambut ibu kerinting. Jenis rambut ayah lurus. Dia mesti ikut ibu dia kan? Okey, jadi B betul juga. D kulit gelap. Betul ke? Tengok warna kulit ibu cerah, bapa pun cerah. Jadi dia tak boleh dia tidak ada dekat dalam ciri-ciri ibu dan ayahnya. Jadi kulit gelap tidak mungkin diwarisi oleh Zarif. Jadi jawapannya D sebab dia tidak mungkin ada kulit gelap. Okey, kita tengok unit 4 haiwan. Okey. Tengok dekat muka surat 47, kita akan tengok cara haiwan membiak. Okey, dekat sini Ustazah nak kamu hafal. Dekat sini ada banyak jenis bertelur banyak, bertelur sedikit, melahirkan anak banyak, melahirkan anak sedikit. Jadi yang ini kena hafal. Nama-nama haiwan yang bertelur banyak, bertelur sikit, melahirkan anak banyak, melahirkan anak sikit. Ini kena hafal. Okey. Okey. Dekat latihan unit 4, antara berikut haiwan manakah yang bertelur secara banyak? Angsa, ayam, ikan, itik. Okey. Kalau tengok dekat senarai yang kamu hafal, kamu mesti dah boleh jawab. Jawapan dia ialah ikan. Cuba tengok dekat sini. Dekat bertelur banyak ada ikan. Jadi dekat sini dia mesti jawapan dia C, ikan. Okey, cuba tengok pula muka surat 47. Berkenaan anak serupa dengan induknya. Maksudnya anak serupa dengan mak dia. Muka dia sama dengan mak dia. Okay, macam contohnya lembu, badak air, harimau, belalang, beruang. Tapi yang itu tak perlu hafal sebab banyak sangat haiwan yang mempunyai sama dengan induknya. Banyak anak yang sama dengan induknya. Cuma kamu kena hafal yang anak yang tidak serupa dengan induknya. Macam contohnya ialah katak, rama-rama, nyamuk, kumbang. 4 ni hanya hafal. Okey, 4 ni hafal. Anak tidak serupa dengan induknya. Ada 4. Okey, hafal yang ni. Okey, antara berikut haiwan manakah yang menyerupai induknya? Yang menyerupai. Kalau yang tidak menyerupai yang mana? Yang tidak menyerupai macam kamu tengok dekat ni tadi. Tidak menyerupai katak, rama-rama, nyamuk, kumbang. Ni rama-rama, nyamuk, katak. Yang ini bukanlah sebab yang ini adalah tidak menyerupai. Jadi jawapan dia adalah monyet lah. Monyet menyerupai induknya. Sama muka anak monyet dengan mak monyet kan. Itulah. Okey, tengok pula cara kitar hidup. Okey. Kitar hidup haiwan untuk rama-rama, katak dengan lembu. Yang ini kena ingat untuk rama-rama dengan katak. Rama-rama dengan katak ni kena ingat macam mana cara-cara dia bermula daripada telur sampai dia jadi rama-rama dewasa ataupun katak dewasa. Okey, cuba tengok kat sini untuk katak. Mula-mula dia akan jadi telur kan. Okey, telur. Lepas tu akan jadi berudu. Lepas tu anak katak. Barulah katak dewasa. Ni tak menyerupai induknya. Sebab apa? Berudu dengan katak dewasa tak sama rupa dia kan. Jadi kita tak boleh katakan sama. Okey, kita tengok pula rama-rama. Okey, dia tanya apakah peringkat X yang ni, X ni. Okey, mula-mula apa? Dia telur dulu kan. Telur dekat daun. Lepas tu, lepas jadi daripada telur dia jadi apa? Dia akan jadi ulat beluncas ataupun kita panggil larva. Okey, ulat beluncas ataupun larva. Lepas tu jadi kepompong.
barulah jadi rama-rama. Jadi peringkat X ialah beluncas ataupun larva. Inilah beluncas ataupun larva. Barulah jadi kepompong, baru jadi rama-rama. Okey, ini jawapannya. Okey, yang terakhir, tumbuhan unit 5, masih lagi dekat buku teks sains. Okey, tengok dekat muka surat 58 dan 59. Okey, dekat sini penting tau. Okey, keperluan asas tumbuhan bercambah dan keperluan asas tumbuhan tumbesaran. Ada berbeza untuk bercambah dengan tumbesaran. Untuk bercambah ni dia adalah daripada biji benih. Yang ini pula tumbesaran apabila dia dah besar. Okey, bila yang ni yang bercambah ni, biji benih bercambah, dia perlu ada 3, iaitu air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, kalau keperluan asas untuk tumbuh-tumbuhan membesar, tumbesaran, ada 3. Beza dia adalah cahaya matahari. Air, udara, cahaya matahari. Kalau biji benih, air, udara, suhu sesuai. Okey, biji benih, air, udara dan suhu sesuai. Kalau tumbuhan yang dah besar, perlu air, udara dan cahaya matahari. Okey, yang ini kena ingat. Okey, ini tumbuhan yang dah besar. Maksud dia adalah perlu yang ni lah. Keperluan asas tumbuhan untuk tumbesaran. Okey. Cahaya matahari, udara dan air. Air, cahaya matahari dan udara. Okey. Dekat sini, apakah yang menyebabkan pokok B layu? Kenapa dia layu? Adakah dia tidak mendapat cahaya, ataupun tak mendapat baja, ataupun tidak mendapat air, atau tidak mendapat udara? Dekat A, dia dapat matahari. Ini pun dapat matahari. Ni dapat udara. Ini pun dapat udara. Tapi yang ini dia dapat air, tapi ini tak dapat air. Jadi jawapan dia adalah C, tidak mendapat air. Okey. Baja bukan sebab baja bukan dalam keperluan asas tumbuhan. Okey, masih lagi dekat muka surat 58, 59. Tumbesaran mengalami perubahan semasa tumbesaran. Pokok tu bila dia menjadi kecil, dia daripada kecil sampailah jadi tumbuhan yang besar, dia ada 4 perubahan. Yang pertama, bilangan daun. Yang kedua, saiz daun. Yang ketiga, lilitan batang. Yang keempat, tinggi pokok. Okey. Okey, seterusnya urutan tumbesaran tumbuhan. Okey, ini kena ingat, terutama nombor 4 dan 5. Okey, yang pertama apa akan jadi? Mula-mula dia jadi biji benih dulu. Dia jadi biji benih dulu. Yang kedua, biji benih bercambah. Yang ketiga, anak pokok. Yang keempat, dia akan jadi bunga. Yang kelima, pokok akan berbuah. Ingat, yang terakhir mesti pokok berbuah. Okey. Tengok dekat latihan unit 5, urutan peringkat tumbesaran pokok tomato. Okey. A, biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga, pokok berbuah. Urutan dia dah betul, kan? Yang jadi jawapan D ialah A, kalau ikut urutan tadi yang kita baca. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Jadi insya-Allah semoga dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Okey, Assalamualaikum.